Assalamualaikum dan salam syarakat sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita. Universiti Teknologi Sarawak UTS milik Kerajaan Sarawak diwujudkan untuk menyediakan peluang pendidikan kepada seberapa ramai rakyat Sarawak dan Malaysia, terutamanya mereka yang berada di wilayah tengah negeri ini. Menurut Naib Chancellor merangkap Presiden UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, pada masa yang sama institusi pendidikan tinggi itu juga bertanggungjawab melahirkan tenaga kerja profesional dan mahir untuk koridor tenaga diperbarui Sarawak, skor dan juga pembangunan masa depan Sarawak untuk menjadi negeri maju pada tahun 2030. This university was founded in April 2013 here in Sibu Town. At that time, it was known as University College of Technology Sarawak, or UCTS in short. This is a Sarawak State University by the Sarawak government for the people of Sarawak. The objective is to provide high education opportunities to as many Sarawakians and Malaysians, especially those in the central region of Sarawak. At the same time, UCTS was responsible to produce professional and skilled workforce for the Sarawak corridor of renewable energy scope, and also for future development of Sarawak to become a developed state in 2030. Beliau berucap demikian semasa Majlis Convocation Universiti Teknologi Sarawak ke-6 di Sibu pada Sabtu yang turut dihadiri Chancellor UTS Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Chairman Board of Governor UTS, Dr. Anwar Rapai dalam ucapannya turut mengumumkan pelantikan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sebagai Pro-Chancellor UTS. Sebenarnya pelantikan yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak, sebagai Pro-Chancellor Universiti Teknologi Sarawak di Majlis Convocation ini. Yang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg, datang daripada keluarga yang sentiasa menekankan kepentingan pendidikan. Sebagai Gubernur Pertama Sarawak, ayah beliau Tun Datuk Abang Haji Openg sentiasa memberi perhatian berat kepada dunia pendidikan dalam kalangan anak-anaknya dan juga rakyat negeri Sarawak. Seramai 387 graduan termasuk 2 graduan PhD dalam bidang pengurusan perniagaan menerima scroll mereka pada Sabtu dan Ahad. Berita seterusnya, masyarakat di Kampung Tebian Patong kini boleh menarik nafas lega apabila projek menaik taraf sistem peparitan itu telah siap sepenuhnya. Selain itu, projek membina sebuah kulvert di lorong tengah Siburan sebanyak RM60,000 juga telah pun siap. Kedua-dua projek itu di bawah projek Mesra Rakyat PMR, sumbangan Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi yang merupakan Ahli Parlimen P198 Puncak Borneo Datuk Willy Mongin. Ini selepas mendapat permohonan daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Ketua Masyarakat Cina Siburan pada tahun lepas. Penyerahan siap projek dilakukan Pegawai Pembangunan Infrastruktur dan Projek Puncak Borneo Halik Skuyong kepada Nelson Gasih selaku Ketua Kaum Kampung Tebian Patong dan juga Kapitan Irene Chia pada Jumaat. Di Betong pula, penganjuran program Sarawak Aktif bertujuan bagi memupuk budaya sihat secara bersukan dan riadah dalam kalangan masyarakat khususnya golongan belia di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu, program tersebut dapat membantu menerapkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat agar dapat melahirkan modal insan yang aktif dan berdaya kreatif. Bercakap semasa merasmikan penutupan Sarawak Aktif bahagian Betong pada Sabtu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar itu berharap program itu akan menjadi acara tahunan. Katanya pejabat residen dan pejabat daerah Betong telah bercadang dan merancang untuk mengadakan aktiviti sukan dengan lebih kerap.
Antara pengisian program ialah Betong Fun Run, Senam Cergas, Gusti Lengan, Street Soccer, Batak Lampung, Memancing, Bola Tampar, Demo Frisbee dan pertandingan mobile fotografi. Datuk Jera juga berkesempatan menyantuni para pemain frisbee ataupun flying disc dan merakamkan perhargaan kepada peserta dari Kuching yang melakukan demo sukan itu di Betong. Beliau kemudiannya menyaksikan perlawanan akhir street soccer dan seterusnya menyempurnakan upacara penyampaian hadiah. Pada sebelah malam, Datuk Jeneral Rentap berkesempatan merasmikan majlis makan malam pemimpin bersama rakyat untuk kawasan ranting Parti PBB Kampung Melayu Betong bertempat di Dewan Sukan Chong Hua Betong. Ketika berucap, beliau merakamkan setinggi penghargaan terhadap ranting Parti PBB Kampung Melayu Betong kerana bekerja dengan gigih memastikan kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS di kawasan itu pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang lepas. Katanya sokongan padu dan kepercayaan itu akan dibalas dengan khidmat yang terbaik dan inklusif. Tambah beliau, banyak perancangan pembangunan pertanian dan keusahawanan sedang dan bakal dilaksanakan di kawasan itu yang bertujuan menyediakan peluang-peluang dan memberi manfaat kepada rakyat. Selanjutnya, perlawanan bola sepak persahabatan antara jabatan dan agensi kerajaan bahagian Kapit menjadi pengisian program Sarawak Aktif bahagian Kapit yang diadakan di Stadium bahagian Kapit pada Sabtu. Selain itu, program yang dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus, Wilson Nyabong Ijan, itu turut dimeriahkan dengan aktiviti senam aerobik oleh Kelab Sukan dan Belia bahagian Kapit. Program Sarawak Aktif merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia dan Sukan bahagian Kapit bersama Jawatan Kuasa Sarawak Aktif bahagian Kapit yang dipengerusikan oleh residen bahagian. Program itu telah dilancarkan Primer Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Sabtu di daerah Gedong Simunjan. Ianya turut dilancarkan di semua 12 bahagian di seluruh Sarawak. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 1,455 kes positif COVID-19 baru pada Sabtu dan ini meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 266,411 kes setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menjelaskan sebanyak 564 kes dalam kategori 1, 884 kes dalam kategori 2, 3 kes dalam kategori 3, masing-masing 2 kes dalam kategori 4 dan kategori 5. Kes-kes ini dikesan di 38 daerah di Sarawak iaitu seperti yang tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan satu kes kematian di Kapit telah dilaporkan pada 3 Mac 2022 melibatkan perempuan berumur 60 tahun yang mempunyai darah tinggi dan penyakit buah pinggang kronik. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.